KPM. Didik TV KPM. Selama kita berdua, tak mudah untuk ku lupa kenangan kita. Sedapnya cikgu. Irfan. Tak sangka Irfan ni berbakat besar. Biasa-biasa je. Ya, kalau saya lihat Irfan ni bermain gitar. Betul. Dia berkaitan dengan seni muzik. Tetapi hari ini cikgu nak mengajak Irfan bersama-sama kita teroka berkenaan dengan seni tali. Seni tali? Ya. Macam menarik je cikgu. Nyanyi sikit. Seni tali. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera, sedang menyaksikan slot kesenian di saluran Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Abang Irfan Syahmi. Hari ini sebenarnya Irfan akan bersama-sama dengan seorang guru yang banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Suraya Hani binti Muhammad Yunus dari SMK Seremban 2. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, kau baik. Alhamdulillah. Irfan, apa khabar? Saya lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelah hari ini. Alhamdulillah. Cikgu, saya nak tanyalah, kenapa kita ada dua kawan saya kat sebelah ni? Siapa ni cikgu? Kalau Irfan nak tahu, itulah anak-anak murid saya, iaitu Alia dan Farid. Hai, selamat berkenalan. Sono tak datang sini? Sono, okey, baik. Hari ini cikgu, kita akan eksplorasi seni tentang seni tali. Ya, betul. Tapi sebagai pengenalannya, mungkin cikgu berceritakan sikit apa itu seni tali dan sejarahnya. Silakan cikgu. Okey. Sebenarnya Irfan, seni tali ini kalau kita kenali juga sebagai seni paku dan benang. Seni paku dan benang. Okey. Betul. Sebab apa yang saya lihat dan saya membuat sedikit kajian, di Malaysia ni kurang berkenaan dengan seni tali ni kurang dikomersialkan. Tetapi jika di negara jiran kita dia lebih banyak. Contohnya cikgu Indonesia ke? Ya, betul. Contohnya di Indonesia ada penggiat seni di sana yang telah memulakan seni tali ini sebagai sumber pendapatan utama. Baik. Macam tu. Oleh itu saya suka untuk perkenalkan di negara kita pula, dan kita didik anak-anak murid kita untuk bersama-sama teroka berkenaan dengan seni tali. Boleh cikgu. Okey, seni tali ini dicirikan oleh susunan benang yang berwarna, dirangkai antara titik-titik yang membentuk corak geometri. Membentuk corak geometri. Ya. Okey. Kalau Irfan nampak yang di sebelah saya, ni hot air balloon. Baik. Di sebelah Irfan tu nenas. Ya, nenas. Okey, bila kita sambungkan tali-tali itu, jadilah satu corak geometrik. Kemudian reka bentuk ini dia boleh mewakili apa-apa objek maupun landscape. Okey, objek ataupun landscape. Ya, betul. Tema tu kita boleh pelbagaikan. Ada juga yang lebih maju, lebih advance, dia buat portrait. Okey. Okey. Dan bahan-bahan ini sebenarnya adalah daripada bahan-bahan terbuang atau bahan-bahan terpakai. Sebenarnya kalau Irfan tengok dekat studio kita ni, apa yang cikgu bawa dan apa yang cikgu gunakan, kebanyakannya adalah bahan terpakai. Bahan terpakai. Yelah cikgu, macam Irfan nampak ada kayu-kayu dekat sini. Ya, kayu, yang biasa kita jumpa kat rumah. Ya, tali-tali pun daripada tali-tali benang sulam ke, benang yang kita buat jahitan baju ke, kita boleh ambil yang lebih itu dan jadikan seni tali itu sendiri. Okey. Okey, seterusnya
Okey, benang atau wire. Wire pun boleh juga. Wayar cikgu? Ya, betul. Contoh wayar yang kita boleh guna pakai macam mana cikgu wayar? Kalau kita dapati ada wire tu halus saja. Okey, wayar yang halus. kita mudah lentur lah. Mudah untuk kita bentukkan. Yes, bentukkan. Okey. Kemudian dililitkan di sekeliling grid paku. Okey, grid paku tu kita akan ketuk di papan kita kayu, okey. sebagai kita punya asas lah. Macam tu. Kemudian ada juga kayu yang kita salutkan dengan kain baldu. Okey, menarik. Okay? Lebih menarik. Selain kayu atau papan atau plywood yang kita gunakan, Nifan, sebenarnya kita boleh gunakan juga kepingan polystyrene dan kita cucukkan dengan pin. Okey, baik. Pun boleh juga. Contohnya cikgu, kalau kita ada beli makanan dekat kedai kan, jadi bekas makanan polystyrene tu kita boleh guna pakai juga. Bukan bekas makanan bukan yang tu. Okey, yang mana cikgu? Yang mana satu? Saya ni salah faham ni. Selalunya kita letak dekat kita punya notice board. Okey, sedikit keras lah. Ya, bukan polystyrene yang itu, okey? Tak boleh, yang tu tak boleh. Tak boleh, tak cukup kukuh. Ya, tak cukup kukuh. Okey. Kemudian garis-garis lurus daripada tali, dia ada sudut dan kedudukan metrik yang berbeza-beza sebenarnya. Okey, macam kita nampaklah hasil seni yang kita ada di studio ini, dan dia bersilang-silang. Okey, dia bersilang-silang dan kita namakan ia adalah rupa lengkung. Rupa lengkung atau bezier. Okey, yang mana itu adalah konsep matematik bagi garis lurus. Nampak tak? Kita dah ada elemen merentas kurikulum. Betul. Di mana kita boleh kaitkan dengan sains, matematik maupun subjek lain iaitu geografi. Okey. Selain itu, kalau kita lihat sendiri, tali temali itu dia akan terjalin satu persatu dan berangkai. Ya, betul. Okey. Walaupun paku-paku tu kita susun berasingan. Ikut bentuk kan? Ya, ikut bentuk tu. Tapi bila kita lilit dengan benang atau tali yang kita gunakan, dia akan berangkai. Tu yang menariknya. Okey. Seterusnya, saya nak ceritakan kongsikan sedikit. cikgu. Ya, saya nak kongsikan sedikit pencipta. Sejarahnya lah. Bermula ni di mana seni tali ni? Seni tali ni adalah daripada Mary Everest Bulling. Okey. Dia punya asal-usul iaitu daripada aktiviti curve stitch yang dicipta oleh beliau sendiri pada penghujung abad ke-19. Dah lama lah sebenarnya. Okey. Untuk menjadikan idea matematik lebih mudah diakses oleh kanak-kanak. Maksudnya ini adalah kajian tindakan daripada Mary ni. Dia adalah satu inovasi untuk matematik yang mudah diadaptasi oleh kanak-kanak. Kita boleh panggil Mary ni sebagai pelopor seni juga cikgu kan? Ya, betul. Okey. Kemudian ia dipopularkan sebagai kraft hiasan pada akhir tahun 1960-an melalui kit dan juga buku. Siapa yang nak buat seni tali ni, dia ada kit dia sendiri dan dia ada buku sendiri sebagai panduan. Betul. Okey. Di sini cikgu kita boleh faham di mana ada beberapa gabungan mata pelajaran yang ada, contohnya matematik, sains dan juga geografi. Baru wujudnya seni tali. Ya, sebab tu ini adalah salah satu kesenian yang cikgu rasa yang kita wajib teroka. Sebab sangat menarik. Kalau tokoh pula, Irfan. Ada tokohnya cikgu? Ada tokoh daripada Greece yang saya Hari cikgu cerita ada berapa cikgu tokoh-tokoh? Seorang sahaja. Okey, siapakah beliau? Beliau adalah Petros Vrellis. Okey, daripada Greece, dan beliau merupakan seorang graduan dalam kejuruteraan elektrik dan juga sains seni. Okey, kalau kita lihat zaman sekarang, murid-murid daripada kelas sains dan seni sebenarnya boleh digabungkan kerana dia akan menjadi satu ahli seni ataupun jurutera yang lebih baik dan lebih berinovasi. Betul cikgu. Sebab kita dah gabung jalinkan dua prinsip yang berbeza. Ya, betul. Seni dan juga sains. Betul tu. Maksudnya dia menggunakan otak kiri dan otak kanan. Seimbang lah cikgu maksudnya. Seimbang. Okay. Sebab tu Petros Vrellis ni dia sangat terkenal dan dia mempunyai idea dan objek yang saya rasa karya beliau ni sangat detail dan dia menggunakan
pengetahuan komputer dan kepekaan artistiknya. Okey, Bila dia gabungkan antara teknologi dan artistik atau kreativiti beliau dan menjadikan satu hasil karya yang sangat mengagumkan. Baik, itu untuk Petros Villis. Okey, nak sebut pun susah tapi tak apa, itulah tokoh dalam seni tali ni. Kita nak beralih pula kepada dah tak sabar cikgu nak tahu tentang bahan-bahan yang kita perlukan untuk seni tali kita hari ini. Okey. Silakan cikgu. Baik. Seperti yang kita lihat di atas meja kita ini sendiri, okey. Saya mulakan dengan papan-papan tu dululah. Okey, di depan Irfan ni. Okey, kalau kita lihat, Irfan boleh pegang, itu kita namakan chipboard. Okey, sejenis papan yang kita gunakan dan cikgu explore sendiri. Okey. Untuk dijadikan sebagai asasnya. Kalau Irfan tengok cikgu, kayu ni tidaklah terlalu tebal kan. Dia macam agak nipis juga. Senang kita nak masukkan paku nanti. Betul. Okey. Dan paku pun kena bersesuaian dengan ketebalan papan itu sendiri. Baik, seterusnya kita ada apa lagi cikgu? Okey, seterusnya kita ada papan plywood di depan Okey, Irfan tu juga. yang ini cikgu. Boleh Irfan angkat cikgu? Boleh. Tunjuk kepada kamera. Okey, ini yang lebih nipis. Kalau kita dapati papan kita nipis, kita boleh gabungkan dua. Okey. Pun boleh. Cikgu bila buat seni tali ni, cikgu banyak buat kajian dan teknik. So ya, betul. Bila kita buat kajian dan teknik, kita boleh faham. Betul. Okey, kesesuaian tu seperti mana. Baik. Okey, seterusnya, okey, depan cikgu ni ada okey, tali benang bulu kambing. Bulu kambing? Ya. Tali ni akan kita dapat lihat dengan jelas. Okey. Dia lebih tebal lah. Baik. Okey. Kemudian ini yang lebih halus. Halus lagi. Ini bulu apa pula cikgu? Ini benang, kalau kita lihat dekat tag tu, Okey. seni benang. Okey. Tak tahulah, saya pun tak pasti benang yang jenis apa, tapi benang ni lebih halus daripada Yang bulu kambing tadi. Yes. Okey. Ada Kemudian, lagi cikgu yang lain? Ada. Ini adalah benang cross stitch, okey, yang memang kita selalu gunakan untuk selaman. Kemudian kita juga ada beberapa jenis paku, paku yang besar, paku yang sederhana besar macam ni, dan juga paku yang lebih halus, kecil macam ni. So kita ada beberapa jenis paku. Okey, boleh Irfan cuba nak pegang cikgu? Boleh. Okey, cuba. Ada beberapa jenis lah ketebalan dia. Yang ini yang besar sikit. Okey, ini besar. Okey. Yang kedua, yang kecil sikit macam ni. Sederhana. Okey. Irfan tunjuk macam ni. Okey. Yang paling kecil pun ada juga cikgu. Nipis je paku ni. Paling halus, ya. Okey. Okey. Okey cikgu. Selain paku, apa lagi? Irfan nampak ada gunting kat situ? Betul, kita kena gunakan gunting sebagai alatan kita untuk gunting benang lah. Okey. Dan akhir sekali kita memerlukan tukul besi. Tukul besi. Apa fungsi tukul besi tu cikgu? Okey, tukul besi inilah yang kita akan paku, ketuk paku kita ke atas papan tu lah. Kalau buat aktiviti ni tak boleh buat dekat atas meja yang macam ni, Fan. Kenapa cikgu? Pecah nanti. Pecah nanti sebab terlalu kuat cikgu kan. Yeah, okay. Jadi kita kena ada satu orang kata apa, asas yang lebih kukuh lah Asas kan. yang lebih kukuh. Kalau boleh buat dekat lantai ataupun atas meja batu lah. Okey, yang lagi lebih selamat. Bersesuaian. Okey. Okey cikgu, ada lagi tak kita punya bahan-bahan? Itu sahaja? Setakat ni itu sahaja. Okey, baik, terima kasih cikgu. Nampaknya kita dah faham ada beberapa jenis bahan yang diperlukan untuk seni tali ni. Jadi, untuk itu kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Kesenian Didik TV KPM. Bersama kami dalam kesenian di saluran Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Suraya di sini. Cikgu, saya nak tanya, untuk segmen kali ini, bagaimana pula dengan eksplorasi seni kita? Okey, yang kali ini cikgu nak tunjukkan daripada papan ataupun kayu plywood yang kita ada papan ini. nipis ni cikgu? Ya, papan nipis yang kita ada ini. Apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali kita mesti melakar dulu. Melakar? Kita buat lakaran awal. Okey. Seperti mana yang kita maklum, kita kena
memaku pula lepas ni. Memaku pula lepas. Okey. Ya. Untuk hari ni cikgu, kita nak lakarkan apa dekat atas kepingan plywood ni? Kita buat satu bentuk yang sangat simple tapi dekat dengan hati semua orang. Apa tu cikgu? Saya nak tahu ni. Tak sabar ni cikgu. Itulah bentuk hati. Bentuk hati. Cikgu nak tanya, hati siapa? Alamak, dah itu I dah berpunya. Saya tak kacau, jangan risau. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan lakaran kita, iaitu lakaran hati. Okey. Jadi, bersama mana kita nak lakarkan cikgu? Okey, kalau kita nak menggunakan kertas dummy pun boleh. Kertas yang kita dah bentukkan dulu dan kita buat secara menekap pun tak ada masalah. Tapi disebabkan bentuk hati ni mudah, kita lakar je. Okey. Macam biasa, mengikut saiz yang kita kehendaki lah. Baik. Okey, kita lakarkan dulu bentuk hati. Cikgu cakap bukan hati dia tak bagi dah sebab ada berpunya katanya. Tapi tak apa, Ifan lukis hati sendirilah kan. Boleh juga tu. Okey. Oh, macam tu hatinya. Okey. Baik. Okey. Okey, kita dah dapat bentuk hati ni. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita letakkan titik-titik di atas garisan itu sebagai kita punya panduan untuk kita memaku nanti. Okey. Baik cikgu, satu soalan. Ya, saya. Dari segi jarak paku-paku tu, kan titik-titik tu macam mana cikgu? Okey, sebenarnya kalau cikgu sendiri, cikgu yang baru sahaja teroka berkenaan dengan seni tali ni, cikgu sarankan kita jarakkan lebih kurang menggunakan satu jari kita. Satu jari. Okey, letak jari, letak titik. Okey. Itu sahaja. Kita bermula dari tengah. Kita bermula dari tengah. Oh, lagi senang cikgu, letak jari je. Ya, betul. Oh, okey. Sebab tu cikgu kata aktiviti ni sangat mudah dipelajari atau diterokai sebab semua bahan-bahan yang kita gunakan dan alatan yang kita gunakan mudah kita dapati. Okey. Sekarang Ifan cuba nak tunjuk dekat kamera macam mana rupanya kalau kita dah letakkan titik-titik tadi tu menggunakan jari macam ni. Okey. Cikgu punya lagi. Cikgu dah laju dah. Saya baru kat sini. Biasalah baru belajar. Cikgu punya lagi jelas. Betul. Biasa. Okey, kita boleh nampakkan garisan yang dah ada titik-titik dan garisan yang belum diletakkan titik-titik itu. Nampak kan? Nampak cikgu? Okey, kita baik, teruskan. bila kita dah letak titik dekat hati kita ni cikgu, apa langkah yang seterusnya? Okey, langkah seterusnya Ifan adalah aktiviti memaku menggunakan tukar besi itulah. Okey, kita ambil paku yang bersesuaian. Okey. Dengan kita punya ketebalan papan ataupun kayu plywood kita sendiri itulah. Okey, kalau nipis yang macam ni, mungkin kita akan ambil paku yang paling kecil, paling halus. Macam tu. Kalau kita rasa macam ketebalan papan atau kayu kita ni tidak cukup tebal, kita boleh doublekan. Okey, baik, kita gabungkan dua lah cikgu. Kita gabungkan dua. Okey. Dia akan jadi lebih tebal lah. Okey. Kalau aktiviti memaku tu cikgu rasa tak sesuai kita buat dekat atas meja kita ni. Betul, cikgu. Okey. Oleh itu, jom kita tunjukkan ini yang telah siap dipaku. Cikgu, ajaib betul. Tiba-tiba dah siap ni. Tadi baru saya buat lakaran, dah ada paku pula. Nampak tak? Dah siap dah paku dia. Siap paku dia. Cikgu, selalunya lah kan, berapa masa yang kita akan ambil untuk kita pakukan paku di atas kepingan kayu ni cikgu? Okey, kalau kita nak memaku ni, mengikut kemahiran masing-masing lah. Okey, kalau kita dah biasa sebenarnya sekejap je. Okey, kalau kita baru nak bermula, agak lama lah. Tapi kalau macam murid sekolah rendah tu, kita sarankan biarlah dalam pengawasan ibu bapa ataupun guru. Kalau yang dah dewasa, sekolah menengah tu, kita kena lebih berhati-hati lah. Betul. Okey. Sebab kalau Ifan tengok dekat belakang ni cikgu, dia ada paku-paku yang terkeluar ni. Jadi semua kena berhati-hati. Betul. Tak nak tercedera nanti. Ya. Okey cikgu. Kalau
Untuk pengantar Irfan, okey, kalau paku yang terkeluar macam ni, kita sarankan untuk kita buat bingkai. Buat bingkai. Supaya ia lebih selamat dan ia lebih cantik bila mana kita menjadikan ia sebagai salah satu cenderahati. Cenderahati. Tak kisahlah kita untuk kawan-kawan ke, ataupun untuk mak ayah ke, ibu bapa ke kan? pun boleh. Okey, kalau kita lihat kat sini, susunan paku ni kita mestilah harmoni. Selalunya susunan ni dia punya jarak mesti harmoni dan sama. Seimbang cikgu maksudnya kan? Seimbang dan juga ketinggian paku tu pun sama. Oh, maksudnya tak boleh ada yang paku ke dalam, keluar, dia kena sama rata. Sebaiknya sama rata lah. Baru kita nampak dia punya harmoni tu. Faham cikgu. Cikgu, contohnya lah kan, ada murid ni tiba-tiba dia terpaku ke dalam sikit tapi sekolah ni dia macam ke atas. Jadi macam mana nak betulkan cikgu? Dekat kita punya tukul besi tu, kita boleh buka balik paku tu. Kita buka dan kita ketuk semula mengikut ketinggian yang kita inginkan. Baik. Itu yang sebaiknya. Kadang-kadang sebenarnya Irfan, kita ikut kreativiti kita juga. Bila kita buat seni tali ni, apa yang cikgu dapati, pengalaman cikgu, kalau ada tinggi rendah pun kadang-kadang akan menjadi satu reka corak yang lebih menarik. Oh, ya ke? Ada yang kita nampak susunan yang sama tinggi tu cantik, kita nampak lebih harmoni lah. Tapi bila kita ada tinggi rendah tu, kita nampak kepelbagaian tu pula. Kepelbagaian. Baik. Itu elemen yang seterusnya lah kan? Jadi maksudnya dekat sini cikgu, kita boleh ikut kreativiti sendiri. Kan kalau kita nak samakan kata apa, parasnya pun boleh. Kalau kita nak keluarkan ke dalam kapal boleh juga. Ya, betul. Sebab tu bila pencipta seni tali itu sendiri, dia lebih menekankan kepada kanak-kanak melalui subjek matematik tu. Betul. Itu yang kita nampak kan, dia punya tarikan. Sebenarnya tak ada yang betul, tak ada yang salah, as long as asalkan dia nampak cantik, kemas dan tersusun. Baik cikgu. Kita dah faham semua tentang konsepnya. Irfan dah tak sabarlah cikgu nak cuba masukkan tali kat dalam ni. Boleh ke cikgu? Boleh. Kalau kita nak memulakan ikatan tali itu, sebagai contoh cikgu akan ambil dua warna. Dua warna. Irfan boleh ambil dua juga cikgu? Boleh. Irfan ambil warna pilih warna jambu ni dan juga hijau. Macam cantik je gabungan ni. Daripada hujung tali ni, kita ambil hujung paku ni. Hujung paku dekat bawah sekali. Bawah sekali tu. Kita ikat dulu, Irfan. Nak ikat ni macam mana cikgu? Ikat seperti biasa, tetapi untuk menjadikan ikatan tu lebih kukuh, kita buat dua kali, Irfan. Oh, dua kali. Dua kali ikatan. Dua kali ikatan. Satu dah siap. Lagi satu kita ikat sebab nak lagi kukuh cikgu. Sebab seni tali ni, Irfan, dia tak putus-putus tau. Oh, faham? Dia akan terus sambung je kan cikgu? Dia terus sambung. Baik. Bila kita dah ikat cikgu, dua kali kita simpulkan. Betul. Kita dah nampak kan macam ni. Tali ni kita jangan gunting lagi. Jangan gunting lagi, jangan gunting lagi sebabnya kita akan selitkan dekat kita punya paku-paku yang kita telah pakukan tadi. So sekarang ni, daripada kalau kita nampak dekat sini, ini adalah benang dan benang ini mewujudkan garisan. Kemudian cikgu nak lilitkan benang ini di sekeliling paku dan secara tidak langsung dia akan mewujudkan rupa pula. Betul lah cikgu. Kita buat dulu. Cikgu, Irfan nak tanya. Macam cikgu buat ikut bentuk kan? Tapi kalau Irfan nak mulakan dari arah yang lain, boleh ke cikgu? Boleh. Kalau Irfan nak secara rawak pun tak ada masalah. Oh, rawak pun boleh? Boleh. Kalau macam tu Irfan pergi rawak je lah. Boleh, tak ada masalah. Macam cikgu suka buat macam ni sebab cikgu secara tak langsung cikgu akan bercerita tentang bahasa seni visual. Bahasa seni visual. Garisan, rupa. Kemudian bila dah masuk pula ke dalam, kita buat seperti ini. Macam Irfan buat tu. Secara rawak ni. Baik. Secara tak langsung nanti boleh membentuk
bentuk ilusi. Bentuk ilusi. Okey, cikgu, nampaknya kita dah siapkan ikatan yang tidak putus-putus ni. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam kesenian Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Cikgu, cuba tengok dua orang tu, cikgu. Ya. Wah, cantiknya. Betul, tekun betul. Itulah tu, dah siap lah. Kita baru dekat sini, cikgu. Okey, bersama kami di saluran Didik TV KPM dalam slot kesenian bersama dengan Cikgu Suraya di sini. Untuk segmen kali ni kita nak sambung lagi, cikgu. Cerita kita hari ni tentang seni tali. Nak teruskan dengan apa dulu, cikgu? Okey, sekarang ni kalau kita lihat tadi, kita menggunakan benang yang berwarna biru. Saya punya merah jambu. Okey, sekarang ni kita nak pelbagaikan warna benang dan pelbagaikan jenis benang ataupun saiz benang itu sendiri. Cikgu gunakan benang warna kuning. Ifan nak guna benang warna apa tu? Saya nak guna benang warna hijau, cikgu. Okey. Kemudian cikgu nak tunjukkan teknik zigzag pula. Okey. Zigzag ni sebenarnya teknik yang secara rawak tu lah. Okay. Baik. Secara rawak, kalau cikgu. Kalau secara rawak tu, okey, kita boleh pergi ke paku yang mana-mana lah. Okey, kalau zigzag tu kita boleh ambil paku atas. Okey. Okey, kemudian ke bawah. Naik atas semula. Kemudian ke bawah. Oh, atas bawah lah maksudnya. Ya, betul. Okey. Macam tadi, kalau kita tengok permulaannya tadi, cikgu buat di sekeliling bentuk hati tu kan. Betul. Ya, sekarang ni cikgu buat teknik zigzag pula. Okey, baik. Bentuk zigzag ni, cikgu, maksudnya macam cikgu cakap tadi, dia macam rawak sikit, cikgu. Ya. Okey, kita boleh lihat. Okey, sebab paku tu kita dah susun dengan cantik, dengan baik, dengan harmoni. So kita boleh tahu kat mana paku tu akan dihalakan untuk menjadikan reka corak zigzag tu sendiri. Okey, baik. Dah dapat satu garisan zigzag. Okey. Kemudian cikgu tak putuskan lagi. Benang ni. Okey. Cikgu letak je di mana-mana bahagian paku. Letak saja di mana-mana bahagian paku. Ya, betul. Okey. Untuk kita mewujudkan bentuk hati itu sendiri. Tadi kita dah buat daripada garisan dan membentuk rupa. Sekarang ni daripada rupa kita jadikan bentuk ilusi tu pula. Bentuk ilusi. Ya, okey. betul. Macam sekarang ni kita menggunakan dua warna yang berbeza, cikgu. Jadi bolehkah kita nak tambah warna yang lain pula selepas ni? Boleh. Boleh. Sebenarnya lepas ni kita akan boleh gunakan warna yang lain. Dan juga boleh gunakan benang yang saiz lain juga. Cikgu, cuba tengok Irfan punya sekarang ni. Irfan dah buat bentuk zigzag. Cantik tak, cikgu? Cantik. Alamak. Sekarang ni baru saya boleh rasa bangga dengan saya punya hasil, cikgu. Ya, betul. Berjaya. Irfan. Okey, alhamdulillah. Eksplorasi, betul. Hari ni memang kita sebenarnya di sini untuk eksplorasi seni. Maksudnya dekat sini jangan takut-takut untuk kita membuat satu hasil seni, cikgu. Betul. Kita teruskan sahaja, lihat di mana ia akan pergi, kan. Okey. Macam saya, contoh cikgu, saya dekat sini, ke ujung ni. Kalau saya terus nak pergi ke tempat lain, boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Itulah kreativiti Irfan sendiri. Baik. Okay. Tak ada yang salah, Irfan. Sebab tu kita sentiasa je mengeksplorasi. Okey, kita buat kita punya kajian. Kajian teknik kita sendiri. Ya, okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan dari segi bahasa seni, cikgu. Yang kita guna pakai sekarang ni. Okey. Berkenaan dengan bahasa seni visual, yang cikgu nampaklah sekarang ni, ramailah murid-murid cikgu ni selalu terkeliru bahasa seni visual antara unsur seni dan prinsip rekaan. Kenapa, cikgu? Sebabnya murid ni kita kena sentiasa ingatkan, Fan. Okey, walaupun pembelajaran itu daripada tingkatan 1, tapi kita dah masuk tingkatan 4, tingkatan 5 tu kita masih guna pakai. Cikgu dah jadi cikgu masih guna pakai. Kalau kita sambung belajar, Fan, di peringkat tingkatan 6 ke, diploma ke, ijazah ke, master ataupun PhD pun kita guna pakai bahasa seni visual yang sama. Yang sama. Yelah, cikgu, macam saya pun sebagai host kan, Ifan kena tahu juga. Betul. Manalah tahu nanti nak ajar orang lain macam mana cikgu cakap hari ni kan tentang bahasa seni visual. Okey. Kita ada bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Okey, kalau bahasa seni visual yang cikgu boleh terangkan di sini, okey, kita dah nampak kita punya garisan.
Okey. Untuk seni tali, apa yang ketara dan menonjol adalah unsur seni garisan. Baik. Kemudian warna. Warna. Okey. Kalau cikgu gunakan warna biru dan warna kuning, bermaksud itu adalah warna asas. Warna asas, betul? Okey. Kemudian kita boleh nampak bentuk hati itu sendiri. Kita dah pergi kepada bentuk. Bentuk pula. apa? Kita ada bentuk konkret dan bentuk ilusi. Kalau macam ni adalah bentuk ilusi. Baik. Macam tu. Kenapa ilusi, cikgu? Maksud ilusi tu mungkin cikgu berterangkan. Kalau bentuk konkret, sesuatu yang kita boleh pegang dan 360 darjah. Boleh pegang dan 360 darjah. Okey. Kalau bentuk ilusi, selalunya dia akan berbentuk 2 dimensi saja. 2 dimensi. Maksudnya okey. di belakang ni tak nampak pun benang-benang tu kan. Di depan sahaja kita nampak. Faham. Okey. Itulah maksud ilusi ni, cikgu kan? Okey. Faham jelas Faham, cikgu. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat di sini, kita punya permukaan ni terdapat jalinan ataupun tekstur. Okey. Okey, bila kita pegang, terdapat jalinan sentuh di sini. Maksudnya, cikgu, jalinan sentuh ni kita boleh rasa, cikgu. Betul. Kita boleh rasa permukaan benang ni. Baik, cikgu. Itu yang menariknya. Kalau kita nak buat bingkai pun, kita jangan letak cermin. Kenapa, cikgu? Sebab kita nak rasa jalinan kita. Macam tu. Okey, Tapi okey. terpulanglah kalau nak lebih nampak premium, mungkin kita boleh letak cermin. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Yelah, kadang-kadang mungkin ada yang takut macam ada adik yang kat rumah ke, kan, betul. tiba-tiba dia rosakkan hasil seni kita. Mestilah kita akan marah, cikgu. Jadi lebih selamat kita gunakan cermin. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, cikgu. Bila Ifan dah gunakan 2 warna ni, okey, adakah kita akan gunakan warna yang seterusnya? Okey, kita ambil mana-mana benang, okey, yang berlainan jenis pula. Berlainan jenis. Okey. Cikgu guna benang yang lebih halus atau kita kenali dengan benang cross stitch. Okey. Cikgu Baik. ambil warna merah. Sebab apa? Sebab cikgu nak gabungkan kesemua warna asas. Warna asas tu ada berapa, Ifan? Warna asas. Boleh tahu abang tak ada berapa warna asas? 3, cikgu. Pandai. Betul lah tu. Yang pertama kita ada merah, Ya, betul. biru, Betul. di satu Dan akhir sekali, kuning. Kuning. Betul lah, saya cemerlang lah ni, cikgu. okey, kebetulan. Okey. Okey. Dah faham tu bahasa seni visual. Kan? Terima kasih Dato' Abang Ifan. Okey. Baik, cikgu. Maksudnya sekarang ni cikgu tengah masukkan warna merah pula. Okey, Saya okey. tindihkan warna merah ni ke atas benang yang lebih tebal tadi lah. Okey. Baik, sekarang ni Ifan nak ikat dulu yang kedua, cikgu. Yang ikat Yang ni pun merah kena ni ikat. kalau kita nak buat keseluruhan pun tak apa. Oh, keseluruhan. Semua sekali, cikgu, Semua sekali maksudnya. tu, betul. Macam kalau cikgu punya reka corak ni separuh biru, separuh kuning. Kemudian warna merah ni cikgu buat keseluruhan dah. Okey. Tapi ikut kreativiti Ifan sendiri. Baik. Okey. Tengok Okey, sekarang ni, cikgu. Kalau dah ada tindanan tu, ada lagi menarik. Lagi menarik. Kita nampak tak? tindankan lagi. Ya, kita tindankan lagi. Okey, cikgu. Macam saya lah. Kalau cikgu tengok hasil saya ni, Ya. saya seorang yang bebas, cikgu. Ya. Maksudnya Betul. saya tak sukalah tengok macam yang ada struktur ni kan. Tak suka terikat. Tak suka terikat. Ya, Jadi cikgu, apa yang cikgu boleh, orang kata apa, suggest ataupun sarankan kepada saya, warna apa yang patut Ifan gunakan yang seterusnya, cikgu? Okey, kalau kombinasi warna Ifan daripada merah jambu dan hijau tu, pada pendapat saya lah, Ya. Ifan boleh gunakan mungkin warna peach. Warna peach. Yang ni, cikgu. Warna peach yang ni. Oh, okey. Okey. Oh, cantik. Ataupun warna ni pun menarik juga. Sebab dia lagi terang kan, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Kalau macam tu, Ifan akan mulakan. Sebenarnya kalau dari sudut psikologi, okey, cikgu pun ada belajar lah kan. Nak tahu, cikgu? Nak tahu. Dari sudut psikologi, Ifan ni sebenarnya dalam hati tu ada taman. Betul, cikgu. Cikgu tak cakap pun, saya rasa ramai yang tahu, cikgu. Kan? Maksudnya, cikgu? Lembut lah, bukan lembut maksudnya. Irfan ni orang kata apa, orang yang soft hearted lah, cikgu, macam tu kan. Betul. Okey. Dan cikgu pula, kalau tengok warna macam garang ke, cikgu? Oh, saya memang garang. Alamak, habis saya. Cikgu nak cikgu nak memandaikan murid ni, dia mesti ada sifat ketegasan tu. Nak tanya, cikgu garang ke? Dia angguk, cikgu. Kalau macam tu, saya tak boleh cakap apa-apa lah. Okey, sekarang ni Ifan nak cuba masukkan warna yang ketiga. Okey. Cikgu warna merah, saya warna biru. Kita tengok. Okey. Kita... Okey, baik. Wah, cikgu dah laju lah, cikgu.
Saya sebagai murid yang baru belajar, minta maaf lah cikgu kalau terlambat sikit. Tak apa. Okey. Kita kan sedang mengeksplorasi. Betul. Tak ada masalah. Lambat ke cepat tu sebenarnya kita belajar. Kita belajar, betul. Sebab Kita bukan dalam senang proses cikgu sebenarnya. Kan kalau kita dalam proses stroke, kita dalam proses pembelajaran. So kita tak ada masalah lah. Betul, cikgu. Okey. Kita boleh lihat kombinasi tu. Wah, cikgu dah siap Ya. Alamak, saya kena laju sikit ni. Laju lagi Irfan Syahmi. Okey. Kena laju dah ni. Kita pusingkan saja. Okey. Cikgu dah nak simpulkan. Nak simpulkan dah. Nak siap dah cikgu kita. Okey, baik. Kalau tengok dua murid kita kat sebelah ni cikgu, memang dahsyat lah cikgu. Ya. Dah nak siap. Kita boleh buat pameran dah tu cikgu. Betul. Sebab tu cikgu suka buat eksplorasi seni seperti ini sebab kadang-kadang murid kita ada yang tidak mahir melukis atau mewarna. Betul. Tapi untuk craft dia sangat-sangat mahir dan sangat-sangat berminat. Sangat-sangat berminat. Itu yang penting cikgu kan. Kita nak wujudkan minat murid itu sendiri. Betul. Dalam apa jua yang kita buat cikgu, minat itu yang paling utama saya rasa. Sebab kalau tiada minat kita tak boleh teruskan ke langkah yang berikutnya. Betul. Okey cikgu. Baik. Cikgu dah siap ke? Okey, dah hampir siap. Dah hampir siap. Okay. Kalau kita lihat ada itulah dia cikgu punya. Okey, kalau kita lihat Irfan, ada benang yang lebih-lebih macam ni. Kita guntingkan saja. Guntingkan saja. Untuk memberi lebih. Okey. Kalau cikgu dah tunjuk, Irfan pun nak tunjuk juga cikgu. Okey, ini hasilnya Irfan buat tadi. Cantik bukan? Mengaku je cantik kan? Okey, sekarang ni Irfan gunakan 3 warna yang berbeza. Merah jambu, hijau dan juga warna biru cikgu. Betul. Dan cikgu pula silakan. Okey, macam cikgu katakan tadi, cikgu menggunakan warna asas iaitu merah, biru dan juga kuning. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Jadi, Irfan pun rasa macam lenguh-lenguh jari lah cikgu. Bolehkah kita nak bertibi kejap? Okey, boleh je. Okey, jadi teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya. Wah, Cikgu Suraya. Dah siap ke tu? Dah hampir siap. Pada saya, kalau kita nak stop kat sini pun boleh. Ataupun kita nak tambah lagi untuk menampakkan lebih banyak jalinan pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, betul. Okey. Betul lah cikgu, sebab seni ni sentiasa berterusan cikgu. Betul. Kita tak boleh berhenti dekat situ sahaja. Ya. Okey. Untuk segmen kali ni kita akan teruskan dengan nilai estetika cikgu. Maksudnya kita akan lihat dari mana prestasi murid-murid cikgu hari ni. Wah, cantiklah cikgu. Saya seronoklah tengok hasil dia orang ni. Kan? Okey. Walaupun kita ambil masa lebih kurang 10 minit sahaja. Betul cikgu. Kan? Tapi murid kita berjaya menghasilkan hasil karya yang terbaik. Saya nampaklah. Contoh Alia. Okay, Alia cuba lambai sikit Alia. Wah, itu dia Alia. Okey. Macam Alia punya. Okey, cikgu menampak. Alia pun macam cikgu juga. Penggunaan warna asas yang Alia gunakan. Kemudian daripada tali-tali yang Alia gunakan, ada yang zigzag, ada yang kita nampak yang dia membentuk rupa, dan yang kita boleh simpulkan kalau hasil yang seperti ini kita dapati murid kita memang boleh ataupun mampu untuk menjadi usahawan. Wah, usahawan. Maksudnya cikgu, bila dia dah siapkan hasil seni dia tu, boleh dipasarkan. Boleh dipasarkan. Saya memang menggalakkan murid-murid saya untuk pergi ke bidang keusahawanan. Okey. Contohnya Irfan, kalau contohlah cikgu tunjukkan satu keychain, keychain ni daripada kayu. Tapi keychain ni dia flat je, dia rata je macam tu. Tapi kalau kita nak menginovasikan keychain kita ni, kita ketuk paku sikit, 3-4 paku ke, dan kita buat juga sama macam seni tali kita, tapi kecil je macam tu, comel saja, mungkin kita boleh menambah nilai harga keychain kita ini. Faham cikgu. Daripada harga RM1 boleh jadi RM5 cikgu. Betul. Saya setuju tu. Baik.
kalau kita nampak tadi Alia punya macam bagi saya seimbang cikgu sebab di sebelah kanannya tu warna kuning, sebelah kirinya warna biru, so ada dua warna yang berbeza dan di atasnya pula warna merah untuk keseluruhannya sekali kan cantik. Okey, kita lihat kepada Farid punya Farid lambat ke Farid? Itu dia Farid. Okey, bagaimana hasil Farid cikgu? Okey, Farid penggunaan warna-warna Farid tu saya suka sebabnya itu adalah warna-warna pastel. Pastel. Ni pun ada hati dalam taman ni cikgu. Ya, betul. Ada taman dalam hati. Betul lah tu cikgu Dalam hati ada taman. Itu yang sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat reka corak daripada Farid berbeza daripada Alia. Okey, Alia banyak garisan-garisan zigzag ataupun secara rawak, manakala Farid lebih tersusun. Dari sudut psikologi pula Farid ni lebih sistematik lah. Sistematik betul cikgu. Betul. Kalau saya kenali Farid dari dekat pun macam tu juga. Memang orang yang sangat nila kan. Baju pun kemas, sistematik kan. Kita boleh nampak lah ciri-ciri tu kadang-kadang. Sebab tu saya suka bila kita buat aktiviti seni ni, kadang-kadang daripada hasil seni craft ataupun hasil lukisan maupun catatan murid itu sendiri akan menunjukkan personality. Yes, personality murid itu sendiri. Okey. Alamak, kalau macam saya punya cikgu, dah macam ni, macam mana pula personality saya? Okey. Cikgu pun tak tahu nak jawab apa. Bukan. Mungkin emosi terganggu. Emosi terganggu mungkinlah cikgu. Bukan apa, saya terganggu sebab hasil mereka sangat hebat cikgu. Betul. Saya ni baru nak belajar. Betul, tak apa. Tapi untuk yang baru belajar, dah hebatlah ni. Dah hebat lah. Okeylah, saya angguklah macam tu. Okey. Cikgu nak terangkan sedikit juga. Kalau tadi kita tertumpu pada objek bentuk hati, tapi kalau kita lihat di sebelah kiri cikgu, okey, ada hasil karya yang lebih besar. Okey, yang cikgu gunakan menggunakan papan yang recycle. Okey, papan recycle yang kita semula Kita semula, cikgu ambil papan yang orang buang sahaja. Kemudian cikgu warnakan menggunakan warna akrilik sebagai latar belakang, membentuk corak abstrak, dan cikgu paku di atas papan berkenaan. Kemudian cikgu buat seni tali itu sendiri. Okey, seni tali itu sendiri dan bertemakan landscape. Kalau Ifan nampak, kita ni objek biasa saja. Betul. Kan, yang satu ni pun objek juga, macam balloon Ninas tu memang objek satu saja, tapi sebenarnya tema kita akan boleh berubah menjadi tema landscape. Ada juga yang cikgu sebut tadi, macam kita punya tokoh tadi, menggunakan tema portrait. Kalau kita lihat sebenarnya daripada gambar kita sendiri, kita boleh pakukan di atas papan dan kemudian kita jalinkan dengan seni tali ini dan kita boleh hasilkan satu hasil karya yang boleh dipamerkan di galeri seni. Bukan saja dipamerkan cikgu, malah kita boleh jadikan satu hasil untuk kita niaga ke ataupun pasarkan. Ya, betul. Kalau hasil ada pendapatan. Ya, betul. Kalau hasil karya yang telah dipamerkan di galeri seni, sebenarnya Ifan, dia akan ditambah nilai. Betul cikgu. Berbanding kalau kita buat dan kita hanya pasarkan setakat di media sosial ataupun pasaran kita teruslah kan. Terus. Jadi kita pamerkan dulu dalam galeri seni, mungkin akan tambah nilai kepada harga seni kita. Betul. Okey cikgu, terima kasih atas segala penjelasan pada hari ini dan kita nak dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu tentang seni tali yang kita belajar hari ini. Silakan cikgu. Okey. Apa yang cikgu boleh rumuskan di sini, seni tali ini adalah seni yang berkaitan dengan subjek matematik yang sangat menarik untuk kita terokai. Okey, sama ada daripada kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Dan seni tali ini sebenarnya boleh menjadi terapi untuk diri kita sendiri dan juga menjadi satu hasil pendapatan. Seperti mana yang cikgu lihat penggiat seni yang menjadikan ia adalah sebagai satu hasil pendapatan utama untuk beliau.
So kita jangan risau. Kita boleh pasarkan di mana-mana platform media sosial terutamanya. Betul. Dan tanpa sempadan. Tanpa sepadan. Ya, Semuanya di betul. hujung jari, Semua di cikgu. hujung jari. Dan bercakap mengenai tadi cikgu ada ulas mengenai kita boleh isi masa lapang kita dengan melakukan hasil seni yang begini. Sangat bagus sebenarnya. Kalau tak cikgu, masa kita akan terbuang begitu saja. Jadi apa salahnya kalau kita gunakan masa itu untuk menyiapkan hasil seni tali kita. Okey, itu dia untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Suraya dan terima kasih kepada Farid dan juga Alia kerana bersama kami untuk slot hari ini Kesenian Didik TV KPM. Ada rezeki berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye.